di bilik siaran Radio Malaysia Perak FM. Dan saya nak mulakan pagi ini dengan pantun untuk anda pendengar Perak FM. Pergi kenduri dicakap lada, singgah membeli di pekan sehari. Selamat pagi Perak bersama anda, membawa kabar aktif negeri. Cantik sungguh burung kenari, cantik lagi burung tempua. Pagi ini indah berseri, MB ceria, rakyat sejahtera. Jadi diucapkan selamat pagi kepada anda di rumah yang terus bersiaran bersama kami Perak FM untuk rancangan Selamat Pagi Perak bersama dengan Dr. Zamri. Hari ini 5 Mac 2012 bersama dengan 12 Rabiul Akhir 1433 Hijrah. Dan tim dulu kita ucapkan selamat datang kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Menteri Besar Perak. Tak lama Datuk Seri apa? Alhamdulillah. Saya dengar cerita Datuk Seri pagi ni awal pagi dah pergi jogging Datuk Seri. Sikit-sikit lah. Saya rasa kalau aktiviti ni kalau dapat kita kumpulkan rakyat kita berjogging pagi, kita kumpulkan di Padang Puluh pun bagus juga sebenarnya. Elok juga tu kalau boleh kita gerakkan semua. Semua negeri. Alhamdulillah ya. Saya untuk pagi ni kita akan bersama dengan sahabat-sahabat saya daripada wartawan-wartawan daripada Perak itu ya. Jadi sebelum kita nak mulakan wawancara dengan topik kita yang cukup hebat pagi ni, saya nak sama-sama kita renungkan pagi ni. Kata-kata yang saya pinjam daripada seorang pemikir barat, iaitu Louis Pasteur. Katanya, biarlah saya beritahu anda rahsia yang memberikan saya mencapai matlamat saya. Kekuatan saya terletak hanya pada ketabahan hati saya. Apa pandangan tersebut? Ya, saya setujulah sebab dalam setiap bidang pekerjaan, apa benda yang kita buat sekalipun, yang penting ialah ketabahan kita melaksanakan sesuatu itu. Ya, betul. Okey, dan saya perkenalkan sahabat-sahabat saya untuk hari ini yang ada masa untuk sama Selamat Pagi Perak, iaitu sebelah kiri saya Saudara Abdul Muin Syafirin selaku Ketua Biro Utusan Perak. Apa khabar ni Saudara Muin? Anak sihat warga malam begini okey. Okey, alhamdulillah. Okey, kita ada Saudara Muhammad Ali Mesyaraf, Ketua Biro Perak Akhbar Makal Offside. So macam mana Saudara Ali? Malam-malam pergi Taipei, balik ke sini, okey ada? Ya, pergi Taipei balik pagi pukul 5.30. Tu datang ke Perak FM ya? Ya, turun pagi. Lebih kuat. Okey, dan Saudara YouTube Perak Agenda Daily. Okay, Saudara Usop, apa khabar pagi ni? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah ya. Okey, baiklah sudah mendengar FM untuk pagi ini kita akan tumpukan pada topik yang apa tu kita rasa sudah sampai masanya, iaitu pembangunan semula pekan kecil di negeri Perak. Jadi kerajaan negeri Perak sedang menumpukan kepada pekan kecil untuk dibangunkan di seluruh negeri bagi mencapai pembangunan serta agihan ekonomi seimbang antara dua bandar dan bandar di bawah plan induk Perak Aman Jaya Tersing. Jadi selaras dengan konsep slogan tiada tertinggal, tiada terpinggir, pembangunan semula pekan kecil ini bukan saja dapat memberi wajah baru kepada lanskap di kawasan luar bandar, tetapi juga dapat mencipta peluang kualiti kehidupan yang hampir sama dengan yang dinamati oleh masyarakat yang tinggal di bandar-bandar. Jadi sebagai mukadimahnya, mungkin kalau dapat boleh katakan jadi perkara ini. Ya, seperti yang disebutkan oleh Fauzi tadi, ia merupakan sebahagian daripada agenda Perak Aman Jaya kita yang menteraskan kepada konsep pembangunan yang nak kita laksanakan di negeri Perak kita ini. Iaitu sebelum ini kita sedia maklum bahawa apabila kita bercakap tentang pembangunan ataupun pertumbuhan di sesebuah kawasan, kita seringkali agak tersasar sedikitlah dari segi membangunkan kawasan-kawasan yang di luar daripada tempat tarikan ekonomi. Dan ini menyebabkan kawasan-kawasan di luar itu tidak dapat membangun seperti di tempat-tempat yang ada tarikan ekonominya. Saya ambil contoh sebelum ini, kita tahu bahawa tarikan ekonomi yang ada di negeri Perak kita ialah di kawasan Lembah Kinta, dan kemudian dia berkembang di kawasan-kawasan seperti Manjung dan sebagainya. Tapi bagaimana pula dengan di kawasan-kawasan yang lain? Dan inilah yang kita sebutkan Fauzi, supaya
kita dalam tema kita untuk membangunkan negeri Perak kita supaya agihan pendapatan dan kekayaan serta pertumbuhan dan juga pembangunan itu dapat dirasai oleh semua. Maka dalam Pelan Perak Aman Jaya ini kita berusaha untuk melihat semula dalam kawasan-kawasan di luar daripada tempat tarikan ekonomi ini, seperti yang kita tahu kalau kita pergi ke kawasan Larut umpamanya, kita pergi ke kawasan-kawasan di Lenggong dan Great ataupun di kawasan Pangkalan Hulu. Kawasan-kawasan ini sebenarnya memerlukan usaha yang berterusan, yang usaha secara komprehensif daripada pihak kerajaan untuk memastikan bahawa ianya tidak tertinggal. Ini selaras dengan tema baru kita, tiada tertinggal, tiada terpinggir, memastikan supaya agihan itu dapat dirasai oleh semua. Dan inilah salah satu daripada plan yang kita lakukan supaya pekan-pekan kecil yang ada di seluruh negeri Perak kita dan khususnya kawasan-kawasan yang dianggap kawasan pedalaman dapat juga membangun seiring dengan pembangunan di kawasan-kawasan yang lain. Okey, saya mulakan gelanggang ini untuk Saudara Mu'in untuk tanyakan dengan Syed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada dengar pengajian. Okey, Datuk Seri, perkara yang paling asas dalam kerja mengenai pembangunan ialah apa sebenarnya keperluan penduduk setempat. Okay, di dalam konteks pembangunan pekan-pekan kecil, Datuk Seri sudah turun padang di banyak kawasan di seluruh negeri Perak. Dalam penelitian Datuk Seri saya peribadi, apa sebenarnya penduduk di kawasan ini mahukan? Yang diperlukan di kawasan-kawasan yang berkenaan ialah dari segi kegiatan ekonomi yang dapat memanfaatkan penduduk di satu-satu kawasan itu. Dan ianya perlu diwujudkan. Kita ambil contoh umpamanya di kawasan Terung. Ya. Kawasan Terung, mereka sudah pun meminta supaya diwujudkan kawasan pembangunan di kawasan di sekitar Terung ini. Dan kita telah pun membuat beberapa perancangan. Dan namun di kawasan ini dari segi tarikan kepada pelaburan ekonomi itu agak berkurangan. Tapi soalnya takkanlah kita nak membiarkan kawasan Terung sebagai contoh terbiar begitu saja akibat tidak ada tarikan pelaburan ataupun tarikan-tarikan ekonomi yang lain. Maka menjadi tanggungjawab kerajaan untuk memikirkan apakah bentuk-bentuk tarikan ekonomi yang boleh kita wujudkan. Ini dalam bahasa Inggerisnya dipanggil sebagai wealth creation, iaitu kita mewujudkan kekayaan dan ataupun mewujudkan peluang-peluang ekonomi di kawasan yang berkenaan. Dan kita lihat bahawa mereka yang tinggal di kawasan-kawasan pedalaman ini, mereka mahukan satu kegiatan ekonomi yang sekurang-kurangnya ada tempat untuk mereka pergi bekerja dan melibatkan urusan ekonomi yang lain. Sebagai contoh, dia nak ada sebuah pekan kecil setidak-tidaknya yang dapat mereka berurusan, termasuklah urusan bank, kedai-kedai dan sebagainya. Dan ada kawasan-kawasan ini sebenarnya, tetapi ada tempat-tempat ini yang agak sudah pun uzur. Saya seringkali menyebut pekan hijau ya, di kawasan Kubu Gajah, pekan Kubu Gajah dan sebagainya ini. Termasuk juga barangkali pekan Batu Purau yang ia menjadi tempat kegiatan ekonomi. Tetapi kalau kita lihat dari segi struktur bangunannya dan sebagainya agak ketinggalan sedikit. Ianya dibina mungkin 50, 60 tahun, 70 tahun, atau ada tempat yang sudah pun hampir 100 tahun. Yang tengok bangunan kayunya memang
sudah pun hampir-hampir menyembah bumi. Ya. Jadi inilah kita sedang usahakan supaya kita dapat mewujudkan sesuatu kepada masyarakat dan rakyat di kawasan yang berkenaan. Ya mungkin seorang kata istilah pekan kecil yang ada ni, mesti yang kata pekan bobok ya. Okey, sudah usuk ada soalan. Mesti. Ya, betul sekali ya. Kalau kita berjalan di Perak ni, kita dapat di sekitar bahagian negeri ni, pekan-pekan tu dah mati. Setengah tu hampir nak mati. Ada yang masih macam pekan Poboy. Di setengah pekan tu ada macam ikon-ikon terkenal. Contoh macam dekat Kota Baru, Tempat Tok Lan. Okey lah. Pekan tu okey. So, macam dah mestinya pendapat dan pandangan melihat pekan yang setengah tu yang dah mati. So, apa buat bidang? Dia ada beberapa perkara yang perlu kita lihat di situ, so, ya. Pekan-pekan yang mati ni. Kalau kita ambil umpamanya di kawasan Kampar, kawasan di mana ada jaringan jalan yang utama dulu sebelum pembinaan Lebuh Raya. Sebelum pembinaan Lebuh Raya, kita tahu bahawa jalan-jalan yang tersebut merupakan jalan yang cukup sibuk. Tetapi apabila pembinaan Lebuh Raya Plus menyebabkan kawasan-kawasan ini sudah pun tertinggal dan terbiar begitu sahaja, menyebabkan bangunan-bangunan yang ada menjadi usang. Tetapi dalam masa yang sama, kalau kita lihat dalam aspek yang lain, ada pekan-pekan yang tertinggal ini sebenarnya boleh diwujudkan seperti yang disebutkan tadi, kawasan Datuk Lat dan juga kawasan-kawasan yang lain. Saya ambil contoh satu lagi, kawasan Lenggong. Kalau kita lihat di kawasan Lenggong ini mungkin agak ketinggalan, tetapi dari segi tanggungjawab kita, bagaimana kita nak mewujudkan peluang ekonomi ataupun mewujudkan permintaan ekonomi, ini istilah ekonomi, to create demand, atau iaitu mewujudkan permintaan bagi satu kawasan itu, menghidupkan sesuatu kawasan itu. Apa peluang-peluang ekonomi yang boleh diwujudkan? Kawasan Lenggong umpamanya, kita sedang berusaha untuk memastikan supaya kawasan ini menjadi satu tarikan utama bagi industri pelancongan. Dan kita tahu bahawa ia merupakan kawasan warisan utama dunia, dan kita sedang membuat perbincangan dengan pihak UNESCO untuk mengisytiharkan kawasan tapak, di kawasan Lenggong itu menjadi kawasan tapak warisan ataupun tapak ekologi ini yang cukup penting bagi zaman prasejarah, dan mereka sedang membuat satu perundingan besar, dan kita menjangkakan kalau sekiranya yang perundingan ini dia dapat diselesaikan, maka ia akan menjadi tapak arkeologi yang penting kepada, bukan hanya kepada negeri Perak kita, tetapi juga kepada seluruh negara kita, dan ianya akan dimasukkan di dalam world map ataupun peta dunia tentang kedudukan satu lagi kawasan prasejarah yang ada di negara kita, khususnya yang berada di kawasan. Dengan sendirinya kita dapat mewujudkan kawasan di Lenggong ini menjadi kawasan satu kawasan baru untuk tarikan ekonomi. Jadi Salah satu ini kata kita dulu untuk orang Lenggong dan orang hijau, dan begitu juga seluruh kecil. Dan okay, saudara Ali. Apabila pekan-pekan kecil ini dibangunkan semula, apakah perancangan kerajaan negeri Perak untuk menambah baik ekonomi penduduk setempat? Sebagai contoh, apabila pembangunan semula pekan-pekan kecil dilaksana, adakah kerajaan negeri akan mewujudkan industri kecil dan sederhana di pekan-pekan tersebut? Ya, ini merupakan satu keperluan sebenarnya. Apabila kita mewujudkan satu bandar kecil, maka dia perlu ada kegiatan ekonominya. Dan apa yang kerajaan negeri lihat pada hari ini,
antara industri yang boleh diwujudkan ialah industri sederhana dan kecil ataupun SME industries. Dan kita juga turut mengadakan perbincangan dengan pelbagai agensi kerajaan dalam usaha kita untuk mengenal pasti apakah industri hiliran yang boleh diwujudkan di kawasan-kawasan yang berkenaan. Kerana pekan-pekan kecil sahaja tidak akan berfungsi dengan efektif kalau sekiranya tidak ada peluang-peluang pekerjaan diwujudkan di kawasan-kawasan yang berkenaan. Salah satu daripada cara yang kita lakukan ialah dengan mengenal pasti sumber-sumber ataupun resources yang ada di kawasan-kawasan yang berkenaan. Ada kawasan-kawasan yang mempunyai kelebihan sumber-sumber mineralnya yang boleh kita jadikan ia sebagai satu punca untuk mewujudkan bidang-bidang pekerjaan baru di kawasan yang berkenaan. Mungkin ada pelaburan-pelaburan baru yang dapat diwujudkan. Ada pula kawasan-kawasan yang suatu kawasan itu yang dapat kita gunakan dari segi seperti yang saya sebutkan tadi, kawasan Lenggong umpamanya boleh dijadikan sebagai tempat untuk kita wujudkan peluang-peluang ekonomi yang berteraskan kepada pelancongan. Namun ada pula kawasan-kawasan yang berteraskan kepada pertanian seperti di kawasan Larut umpamanya. Begitu juga di kalau kawasan Batang Padang yang boleh kita wujudkan ya sebagai kawasan yang berteraskan kepada pertanian dengan usaha daripada NCIA ataupun Northern Koridor Utara yang ada sedang merancang untuk pembangunan di kawasan ini selaras dengan hasil utama yang ada di kawasan yang berkenaan. Ada pula kawasan-kawasan yang kita kena pasti yang berteraskan kepada pembangunan yang dibangunkan di kawasan yang berkenaan. Contohnya saya ambil di kawasan Tapah, di Tapah Road. Di Tapah Road ini kita tahu bahawa kerajaan telah pun mewujudkan satu lagi kampus baru di kawasan berkenaan, iaitu kampus UiTM. Dan dengan adanya kampus baru, dia akan menjadi, yang ini istilah ekonomi yang dipanggil sebagai catalyst, iaitu dia akan menjadi pemangkin kepada pembangunan di kawasan yang berkenaan. Dia mesti ada satu benda yang dapat menghidupkan sesuatu kawasan itu. Di Tapah Road kita tahu bahawa dengan adanya pembinaan satu lagi kampus UiTM, dia dengan sendirinya keseluruhan kawasan Tapah Road itu akan dapat dibangunkan, dan termasuk juga dengan pembangunan hartanah dan sebagainya di kawasan yang berkenaan. Maka dengan adanya peluang-peluang pekerjaan ekonomi yang dapat diwujudkan, dengan sendirinya pekan-pekan kecil seperti yang saya sebutkan tadi akan membangun dengan sendirinya. Okey, Roksi dan elok betul sebentar. Ya. Kita dengarkan lagu dulu. Aziz, ada lagu-lagu yang segar pagi yang boleh kita kongsi bersama. Kami kat sini ramai dia, Aziz. Daripada NSTP tapi dia tak faham. Kami bertiga je. Ya. Iya ke? Itulah nampak. Ya. Ya. Okey. Sebenarnya Aziz. Sebenarnya kami dekat sini di samping cakap dengan kapal kecil tadi tentu kerajaan negeri terpaksa mengeluarkan bajet ataupun kos perbelanjaan untuk bangunkan kapal kecil ini. Dari segi kos perbelanjaan ini macam mana? Saya telah pun mengadakan perbincangan dengan pihak Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri pihak kita bagi memastikan mereka menjadi kepala lah dalam bahasa mudahnya, supaya mereka dapat menjadi teras kepada pembangunan di kawasan-kawasan yang berkenaan. Kerana bagi saya itu merupakan salah satu daripada peranan yang sewajarnya dimainkan oleh PKMP kita. Dan PKMP mengadakan perbincangan ini
dan mereka telah pergi ke kawasan-kawasan sekurang-kurangnya ada 14 kawasan yang kita kenal pasti. Mereka juga bertanggungjawab membangunkan kawasan-kawasan bukan kecil. Saya ambil contoh, umpamanya di kawasan Tapah Road, di kawasan Lawin, di kawasan Gugusan Manjoy, di kawasan Cangkak Lada, kawasan Hijau, kawasan apa lagi dia panggil, kawasan Bandar Riang, ya, kawasan Cangkat Tin, kawasan Terong, kawasan mana lagi, Lekir, Batu Kurau, ya, kemudian kawasan Sauk. Sauk ni pun dan Kati. Saya pergi melawat sendiri kawasan-kawasan, semua kawasan ni saya melawat. Oh, semua tu saya Ya, dan begitu juga dengan Penggalan Pagoh dan Kubu Gajah, dan ada cadangan minta juga supaya dekat kawasan Tanjung Rambutan dapat dibangunkan sekali. Dan kita telah mengarahkan kepada PKMP supaya membuat kajian-kajian ini. Dan saya juga maklumkan saya tak nak hanya kajian-kajian, akhirnya tinggal kajian. Saya tak nak ada gitu, mesti ada tempoh waktunya ataupun time frame untuk kita buat kerja dan melaksanakan agenda-agenda kita. Dan demikian juga saya telah pun mewujudkan satu pasukan khas bagi memantau, umpamanya melalui mesyuarat pegawai-pegawai daerah dan yang dipertua setiap bulan yang saya mengurusikan. Kita mengadakan mesyuarat ini dan salah satu agenda yang kita tekankan ialah dari segi mengikuti perkembangan pembangunan kawasan-kawasan bandar-bandar kecil ataupun pekan-pekan kecil di negeri Perak kita. Kerana saya ingin melihat supaya pembangunan di negeri Perak kita ini dapat kita agihkan secara adil berlaku di semua kawasan negeri Perak kita. InsyaAllah kita doakanlah supaya agensi seperti PKMP, selain itu juga agensi seperti Koridor Utara, Dato' Reza Rafiq telah pun berjumpa dengan saya, malah saya mengarahkan mereka supaya dapat menyediakan satu pelan perancangan terhadap pembangunan kawasan utara. Kawasan utara ini melibatkan seperti kawasan Parit Bunta, kawasan Bagan Serai, kawasan Greek, kawasan Lenggong, ya, termasuk juga bahagian kawasan sebahagian kawasan Kuala Kangsar. Dan mereka telah pun turut sama-sama dengan kerajaan negeri untuk menjayakan hasrat kita untuk membangunkan pekan-pekan kecil. Okey, terus. Datuk Seri, masa Datuk Seri berkunjung ke Perak Station, Tanjung Malim, penduduk sana teruja, ada 70 buah kedai situ sejak merdeka dia tak pernah tengok Menteri Satu pun dan menemui dia orang, dan dia rasa Datuk Seri telah beri mereka semangat, walaupun mungkin pekan tak tahulah ada tuju dia ke mana selepas ini, tapi Datuk Seri telah beri mereka semangat untuk melihat Menteri Satu dan melihat menyaksikan pembangunan itu. Boleh Datuk Seri ulas? Ya, ya, saya telah turun ke kawasan Berang Station baru ini sebagai salah satu daripada program turun padang saya yang seperti yang kita semua sedia maklum, media pun sedia maklum, kita seringkali turun ke bawah menemui rakyat, bertanya khabar kepada mereka, mengikuti perkembangan di kawasan-kawasan yang berkenaan, dan dah jadi satu kebiasaan lah, ada kawasan-kawasan itu yang belum dilawati, saya lawati, dan seperti yang disebutkan oleh Saudara Usop tadi, memanglah sebahagian tempat itu mereka agak teruja berjumpa, dan saya menggunakan pendekatan ialah bersama dengan rakyat. 3P kita itulah yang saya sebutkan. Kita turun padang, kita ada perasaan melihat dengan mata kepala kita sendiri, dan akhirnya kita membuat kaedah penyelesaian 3P itu, padang, perasaan, penyelesaian. Dan saya dapati kaedah ini agak baik dan agak berkesan kepada kita semua, dan termasuk juga pada ketangan kerajaan. Mereka teruja kerana kawasan Berang Station pun antara kawasan
yang boleh dikatakan agak tertinggal sebelum ini, dan kerana pembangunan kawasan berkenaan itu tidak lagi bertumpu kepada kawasan tersebut. Dan ini ditambah pula dengan pembinaan lebuh raya. Sebenarnya pembinaan lebuh raya kita ni banyak memberi kesan sebenarnya, sama ada kesan baik maupun kesan yang tidak baik kepada pekan-pekan kecil yang dulunya. Sebab Perak ni sebenarnya adalah mempunyai rangkaian lebuh raya yang terpanjang sekali. Sebab kedudukan peta negeri Perak kita tu agak panjang. Jadi menyebabkan ada pekan-pekan tertentu yang terbiar gitu saja. Dan hari ini kita lihat Berang Station sudah pun membangun semula dengan adanya pembangunan industri di kawasan Tanjung Malim, dan kita telah merancang pembangunan di kawasan Tanjung Malim itu menjadi satu lagi kawasan katalis ataupun pembangkit pembangunan utama di negeri Perak. InsyaAllah kalau diizinkan Allah dalam tempoh beberapa tahun akan datang ini kita akan melihat beberapa projek-projek mercutanda yang akan memberi kesan ekonomi yang baik kepada kawasan penduduk di sekeliling Tanjung Malim, termasuk juga di kawasan Berang Station. Sekarang lagi tentang keterujaan ini sebenarnya melibatkan juga kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Semalam umpamanya saya berada di kawasan orang asli di cenderung Kelubi, iaitu di kawasan Kampung Gajah. Mereka juga teruja, dan sebenarnya saya beritahu kepada mereka dalam siri lawatan turun padang saya ni, saya maklumkan kepada masyarakat orang asli itu, saya kata bahawa kampung tuan-tuan dan perempuan semua semalam tu adalah merupakan kampung orang asli ke-58 saya lawati sejak saya jadi Menteri Besar. Jadi mereka pun agak teruja jugalah, sebab saya turun ke bawah melihat setiap kampung masuk orang asli baik, dan begitu jugalah dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya di seluruh negeri Perak. Ada yang kali mengusulan cerita ya? InsyaAllah kita akan teruskan, sebab itu melibatkan orang-orang asli. Ya, ya. Di yang lain-lain pun kita buat pendekatan yang sama. Ya. Okey, Saudara Ali. Pembangunan semula pekan kecil ini mungkin akan melibatkan pengambilan tanah penduduk setempat atau tanah-tanah milik swasta ataupun setinggan-setinggan di kawasan terlibat. Apakah perancangan kerajaan negeri untuk mengatasi masalah ini? Ya, ia bergantung kepada lokasi yang nak kita bangunkan. Sebaik-baiknya dia tidak akan melibatkan pengambilan tanah individu. Ada kawasan-kawasan yang kita lihat perlu kita wujudkan kawasan baru. Kalau tanah itu dimiliki oleh PKMP sebagai contoh, ataupun dimiliki oleh kerajaan, kita akan bangunkan di kawasan yang tersebut. Tetapi ia tidak boleh jauh daripada tempat pembangunan itu sendiri. Umpamanya tiba-tiba kita semata-mata nak mewujudkan sebuah pekan kecil, akhirnya kita wujudkan satu kawasan yang jauh daripada penduduk. Akhirnya kawasan itu akan terbiar begitu saja. Tidak ada orang datang, bangunan-bangunan yang kita bangunkan akhirnya menjadi kosong, orang tidak datang membeli bangunan yang tersebut. Yang paling penting adalah kita mesti melihat dari segi lokasinya. Lokasi di manakah yang sesuai untuk kita bangunkan. Dalam hal ini, kita telah mengenal pasti kawasan-kawasan. Umpamanya ada satu kawasan, kalau di kawasan hijau umpamanya, kita lihat bangunan-bangunan yang ada sudah pun hampir runtuh. Bangunan itu dimiliki oleh tuan tanahnya atau tuan punyanya. Kenapa tidak kita berbincang dengan mereka supaya dapat dibangunkan semula, dan mungkin ada insentif-insentif tertentu yang dapat diberikan kepada mereka.
Dan ini yang dilakukan melalui perbincangan PKMP dengan tuan-tuan tanah yang berkenaan yang saya sebutkan tadi. Ada pula kawasan yang mana kawasan pekan kecil yang lama itu sudah tidak boleh digunakan, tetapi di sebelahnya ada tanah kosong. Jadi bila ada tanah kosong itu, kita akan pastikan bahawa ianya dapat dibangunkan. Dan mungkin juga ada kawasan-kawasan tertentu yang dimiliki oleh pihak swasta, tanahnya dimiliki oleh swasta. Dan kita mengesyorkan kepada mereka supaya tanah yang berkenaan dapat diwujudkan, diwujudkan industri-industri kecil ataupun mewujudkan rumah-rumah ataupun rumah-rumah kedai, dan akhirnya dapat mewujudkan satu suasana pekan kecil yang baik di kawasan yang berkenaan. Dan ini antara pendekatan-pendekatan yang kita gunakan dalam usaha kita untuk membangunkan sesebuah pekan kecil di negeri Perak. Okey, kita balik pada Saudara Muin. Kira tu sih cakap mengenai pembangunan pekan kecil ni ataupun secara umumnya pembangunan di mana-mana kawasan pun dia memerlukan pembangunan yang seimbang ataupun mengambil kira keperluan penduduk dan juga tahap sosioekonomi tu. Sebab pembangunan di gugusan Manjur misalnya mungkin dia tak sama dengan di strategi dia tak sama. Jadi apa strategi Guardian Negeri untuk pastikan pembangunan yang apa-apa pembangunan pun akan mengambil kira tahap sosioekonomi dan keperluan sebenar bagi mengelakkan apa yang Datuk Seri sebut tadi, kawasan itu tertinggal, pembangunan telah dilakukan tetapi ia tidak mampu menjadi pemangkin pada pembangunan sosioekonomi. Seperti yang saya sebutkan tadi, Muin, salah satu daripada unsur yang penting bagi kita membangunkan sebuah kawasan itu, kita kena kenal pasti apakah keperluannya, apakah kekuatan yang ada di kawasan yang berkenaan. Sebagai contoh, ada kawasan-kawasan yang pekan kecil yang lama dulu. Mungkin kawasan itu sudah tidak sesuai. Jadi dia perlu diubah, dienjakkan ke kawasan yang lain. Yang paling penting ialah dari segi melihat suasana sosioekonomi di kawasan yang berkenaan. Yang saya sebutkan tadi, ada kawasan yang mempunyai kekuatan pertanian. Ada tempat tertentu yang mempunyai kekuatan industrinya. Kalau industri yang berasaskan kepada sumber-sumber asli yang ada di kawasan yang berkenaan. Ada juga kawasan-kawasan yang barangkali kita boleh wujudkan dengan membawa pelaburan-pelaburan dapat diwujudkan di kawasan-kawasan yang berkenaan, iaitu tidak semestinya dia mesti terletak di kawasan tengah-tengah pekan itu sendiri. Dia mungkin berada di kawasan kelilingnya ataupun jarak antara 2 atau 3 kilometer daripada kawasan yang berkenaan. Jadi ia bergantung kepada aktiviti ekonomi di kawasan yang berkenaan. Kalau sekiranya aktiviti-aktiviti itu berasaskan kepada keperluan, bukan hanya keperluan bagi masyarakat yang berkenaan, tetapi juga ia dapat menjadi sebagai tempat pengeluar sesuatu produk. Saya ambil contoh satu lagi, seperti di kawasan Belum, di kawasan Pengkalan Hulu. Kalau kita lihat Pengkalan Hulu, ialah kalau dulu orang tahu bahawa agak sukar nak sampai ke Pengkalan Hulu, tapi berkat usaha yang dijalankan oleh kerajaan dan juga oleh mantan Menteri Besar dulu, Datuk Seri Dato' Rosli, dan kita lihat sudah ada perkembangan yang berlaku di kawasan Pengkalan Hulu. Kalau dulu orang melihat Pengkalan Hulu ni adalah kawasan yang ialah orang nak pergi pun orang fikir 2-3 kali, tapi hasil daripada perancangan yang dibuat oleh kerajaan dan inisiatif yang diambil juga oleh mantan Menteri Besar kita Tan Sri Tajuh,
Dan kita telah berjaya melihat bagaimana kawasan Bengkalan dulu sekarang sedang berkembang dengan begitu baik sekali. Kita tidak pernah menjangkakan bahawa satu hal. Terima kasih dengan kunjungan yang lalu tu. Harap ada kesempatan lagi untuk berkunjung ke Pekan Kati ni. InsyaAllah. Terima kasihlah. Baik, Fauzi, teruskan dengan program kita pagi ini. Dan saya serahkan seterusnya kepada rakan pendapat berikutnya, Eddie Fazilah, untuk bersama sehingga ke akhir rancangan nanti. All penyanyi ni ya. Ya, silakan, Fauzi. Okey. Only this, dari segi langkah kerajaan negeri untuk membangunkan perbukitan kecil ini merupakan satu model lah, sebab apa? Rasanya kerajaan negeri Perak lah yang merupakan kerajaan negeri yang mula mengambil langkah ke arah membangunkan perbukitan kecil, bukan sikit banyak Datuk Seri. So apa pandangan Datuk Seri tentang itu? Ya, saya tidak nafikan Fauzi dari segi model pembangunan yang kita jalankan ini. Mungkin ada negeri-negeri lain yang juga buat, tetapi dari segi model keseluruhan, saya pun tak naklah angkat-angkat diri sangatnya, sebab tak apa, saya tak suka dari segi pendekatan begitu. Ya. Tapi yang paling penting ialah kita buat sesuatu yang bermanfaat kepada rakyat kita, yang selama ini dengan pendekatan kita 3P yang kita buat, kita mendengar, kita mendengar daripada rakyat, pandangan-pandangan rakyat, cetusan-cetusan hati rakyat, dan kita pun sebagai ketua, kita turun ke bawah melihat keadaan pembangunan di satu kawasan di luar daripada lembah kita sebagai contoh. Maka kita dapat merasai apa yang perlu kita lakukan dalam masa kita untuk memastikan supaya agihan pembangunan itu dapat dirasai oleh semua. Dan inilah salah satu model yang kita laksanakan. Dan saya tidak nafikan bahawa ianya antara satu-satunya model di negara kita yang kita dapat bangunkan. Okey, saya usap soalan. Datuk Seri, kita daripada dalam Bukan. di sedang Dewan Dun baru ni ada pihak mendakwa bahawa pekan-pekan kecil ni kerana dia didiami oleh orang Melayu dipinggirkan kerajaan. So apa rasa Datuk Seri? Yalah, biasalah kalau mereka ni apa yang disebutkan itu yang kita nak buat yang elok, benda-benda yang elok kita nak buat ni biasanya dia akan tidak disenangi oleh pihak-pihak tertentu, kerana mereka barangkali mempunyai tujuan-tujuan tertentu, matlamat tertentu. Tapi bagi saya kata usahlah kita bagi perhatian sangat kepada golongan-golongan seperti ini, kerana yang paling penting bagi kita ialah laksanakanlah tugas kita dengan sebaik-baiknya, dan kita tidak ada langsung dari segi niat kita untuk meminggirkan mana-mana, apatah lagi nak meminggirkan masyarakat Bumiputera, orang Melayu di kawasan-kawasan yang tersebut. Kerana bagi kita yang paling penting ialah kita membangunkan konsep sosioekonomi di setiap kawasan yang berkenaan. Dan kita tahu ada kawasan-kawasan yang didiami oleh orang Melayu, seperti yang saya sebutkan, kawasan macam disebutkan tadi, kawasan Kati dan sebagainya. Kawasan-kawasan ini perlu kita bela, perlu kita bangunkan balik. Jadi kenapa ditimbulkan isu-isu yang tidak sepatutnya ditimbulkan? Saya tidak tahu, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang merasa besar dan sebagainya. Jadi attack kepada saya ni macam-macam. Masuklah yang kes Bali apa semua ni macam-macam. Saya jual tanah Melayu lah kepada Brazil. Jadi isu-isu yang keterlaluan lah saya ingat dimainkan. Tapi apapun yang paling penting, niat kita untuk kita laksanakan sesuatu kepada rakyat, laksanakanlah dengan kesungguhan, dengan keikhlasan, supaya akhirnya rakyat kita dapat merasai nikmat itu, rahmat itu. Ya. Okey, Saudara Ali. Industri saya sentuh ekonomi besar di negeri Perak ni, dan juga tempat-tempat rumah tinggal, tinggal macam kampung dari untuk hutan,
Ya. Masalah setinggan ini juga merupakan salah satu daripada pendekatan yang sungguh-sungguh dilaksanakan oleh kerajaan negeri Perak kita. Pada contoh, kita telah pun menetapkan pada tahun 2013 adalah tarikh di mana kita harapkan kita dapat menyelesaikan masalah setinggan ini. Walaupun ada yang mengatakan bahawa agak sukar untuk kita mencapai sasaran kita, tetapi bagi saya lebih baik kita mempunyai sasaran daripada kita tidak langsung mempunyai sasaran kita. Mungkin ada pihak yang tidak suka, dia akan memberi kritik kepada kerajaan. Namun yang paling penting ialah ia menunjukkan kesungguhan daripada kerajaan untuk kita selesaikan masalah setinggan ini. Masalah setinggan yang ada di negeri Perak kita melibatkan setinggan di luar bandar dan juga setinggan di bandar. Sebagai contoh disebutkan oleh ahli tadi ialah di kawasan Buntung. Ini merupakan satu kawasan yang didiami oleh masyarakat India dan juga kaum-kaum lain yang sudah sekian lama, dan dia telah pun menjadi satu masalah bagaimana kita nak menyelesaikan perkara ini supaya semuanya yang berada di situ mendapat manfaatnya. Lantaran itulah kita telah mengadakan beberapa siri perbincangan dan juga perancangan, dan juga kita telah pun menyiapkan pelan-pelan kita untuk kita selesaikan masalah-masalah tersebut. Umpamanya di kawasan Kaili, ya, saya disebutkan oleh Rahadi tadi, saya sendiri pernah pergi melawat kawasan itu, dan saya amat sedih melihat keadaan rumah-rumah tersebut yang sudah pun runtuh. Tetapi dalam masa yang sama, kita telah mendapat maklum bahawa tanah yang tersebut dimiliki oleh ada tuan punyanya, dan antara itu juga lah menyebabkan kita terpaksa mengambil masa yang agak lama kerana ia melibatkan masalah tuan tanah. Dari segi dasar kerajaan negeri, kita memang nak membantu menolong mereka untuk menyelesaikan, dan saya harap pendekatan yang kita lakukan ini kita akan dapat selesaikan, iaitu dengan menyediakan masuk juga kawasan-kawasan yang lain, ya, menyediakan tapak-tapak baru, dan juga sedapat-dapatnya supaya dapat kita membangunkan mereka di kawasan-kawasan yang berkenaan dengan kedudukan yang lebih baik lagi daripada keadaan mereka sekarang. Ya. Okey, selamat. Okey, Pusi. Antara perkara yang sering timbul apabila bercakap pasal perkumpulan kecil ini ialah masalah-masalah seperti banjir yang sebenarnya menjadi hambatan, ya. Bukan saja kepada penduduk, malah pelapor pun merasa sukar untuk masuk ke kawasan sungai. Kenapa satu ini? Selain daripada apa yang telah dimulakan oleh Perdana Menteri di negara ini. Dan memang benar yang kawasan-kawasan ini ada yang kawasan tanahnya rendah, di mana aliran sungai apabila berlaku hujan lebat menyebabkan kawasan-kawasan tersebut ada kalanya banjir. Banjir itu berlaku sama ada secara tiba-tiba ataupun disebabkan oleh hujan yang berpanjangan. Dan kita telah pun membuat beberapa penelitian perkara ini, termasuk umpamanya kawasan di daerah Krian yang menjadi perhatian sekian lama, dan ini melibatkan juga kawasan-kawasan kampung, kawasan-kawasan pekan-pekan kecil, dan juga kawasan-kawasan sekitarnya. Sebab itulah kita telah pun meminta kepada kerajaan persekutuan supaya masalah banjir ini dapat diatasi secara bersama. Dan saya amat terharu sebenarnya dengan keprihatinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang apabila saya menyuarakan perkara ini, dan ianya tidak ada dalam rancangan Malaysia, dan tidak ada juga dalam rolling plan, ya, dalam rolling plan. Tapi apabila saya berjumpa dengan beliau pada tahun lalu, saya menyuarakan tentang masalah bagi masyarakat kita di daerah Krian, kerana saban tahun mereka terpaksa berhadapan dengan masalah banjir, kerana kawasan daerah Krian ini
dia merupakan kawasan tanah rata, tanah yang cukup rata, yang menyebabkan aliran air itu tidak dapat bergerak dengan pantas ke kawasan laut. Dan masalah mereka sudah berpuluh-puluh tahun mereka hadapi. Jadi akhirnya Yang Berhormat tanya pada saya berapa jumlah yang nak diperlukan. Saya sebutkan bahawa jumlahnya mengikut kos yang diberikan oleh JPS agak besar, iaitu sebanyak hampir 400 juta, dan kemungkinan juga menjadi sampai 450 juta. Dan akhirnya beliau telah membuat keputusan, dia kata okey, insyaAllah kita luluhkan. Jadi ini merupakan satu berita besar, bukan hanya kepada penduduk di daerah Krian, tapi juga kepada negeri Perak, kerana kita ini sebagai sebahagian negeri kita sebenarnya. Itu juga dengan kawasan-kawasan yang lain, ya, yang kawasan-kawasan yang seringkali dihadapi, yang menghadapi masalah banjir. Tapi banjir ada tempat-tempat tertentu yang banjir secara tiba-tiba, masalah-masalah longkang dan sebagainya, yang telah pun saya sebutkan kepada JPS dan juga kepada majlis-majlis daerah supaya membuat perancangan yang betul, supaya jangan kita buat longkang hanya longkang yang dapat mengisi kapasiti air yang kecil, sedangkan hujan turun ada kalanya selebat-lebatnya, menyebabkan kawasan-kawasan seperti kawasan Majung, kawasan saya umpamanya, Pekan Setiawan yang sebelum ini mungkin tak pernah banjir, tetapi hari ini sudah mulai banjir kerana hujan yang lebat, pembangunan yang berlaku kawasan itu. Kemudian dalam masa yang sama mungkin saiz-saiz parit yang dibina itu atau longkang yang kecil. Tambahan lagi pula apabila berlaku yang banjir di satu kawasan itu, kawasan yang berdekatan dengan laut seperti di Setiawan, dan termasuk juga di kawasan-kawasan muara sungai seperti di Kampung Gajah, kemudian dekat Langkat dan sebagainya, Langkap yang berlaku baru-baru ini, banjir kerana air yang nak mengalir ke sungai tak dapat mengalir, dan kerana dalam masa yang sama dia nak mengalir ke laut, tapi laut air pasang, air pasang penuh, jadi air pasang, jadi akhirnya air itu tidak dapat bergerak. Itu menyebabkan tiba-tiba banjir di kawasan-kawasan berkenaan. Dan kita telah menyediakan, kerajaan negeri sendiri menyediakan sejumlah wang yang besar juga boleh kita sebutkan. Kalau sebelum ini peruntukan kita kepada JPS ni sekitar adalah setahun 5 juta, 4 juta saja, sebab peruntukan ini biasanya datang daripada persekutuan. Kita hanya tambah-tambah, tapi kali ini dalam bajet kita tambah hampir 15 juta ringgit untuk memastikan supaya masalah banjir ni dapat kita atasi, kerana ia memberi kesan yang ambil masa juga kepada keluarga-keluarga atau rumah berkenaan untuk nak menyuci rumahnya, kehilangan barang-barang keperluannya dan sebagainya. Dan ini adalah perkara yang saya sebutkan dan sedang kita usahakan peringkat kerajaan negara itu. Okey, mungkin ada soalan terakhir dari Tuan Musuh. Datuk Seri sebut tadi sejak dari MB, Datuk Seri telah melawat 58 kampung orasi. Bolehkah kita terus anggap mereka masih tertinggal dari segi pembangunan? Usaha kita kepada masyarakat orang asli ini, kita kena teruskan, kerana saya seringkali sebutkan bahawa dalam konteks masyarakat, pembangunan rakyat di negeri Perak, jangan kita diskriminasikan disebabkan oleh latar belakang ataupun dari segi kaum mereka, iaitu orang asli yang kita lihat bahawa sebagai masyarakat yang tinggal di kawasan-kawasan pedalaman ataupun di kawasan pinggiran, menyebabkan mereka ini tidak diberikan perhatian. Semalam saya menyebutkan kepada mereka bagaimana usaha kerajaan tersebut untuk memastikan, kerajaan negeri Perak untuk memastikan nasib mereka ini dapat dibela. Sebelum ini umpamanya, saya ambil contoh pendekatan bagaimana kita nak memastikan supaya mereka itu dapat kita
bangunkan secara menyeluruh. Maka kerajaan negeri telah mewujudkan Majlis Pemusyawaratan Masyarakat Orang Asli yang ini tak pernah ada lagi, dengan yang melibatkan agensi kerajaan dan juga tok-tok batin dan juga tokoh-tokoh masyarakat orang asli yang telah berjaya. Dan ini kita wujudkan untuk memastikan supaya mereka ini dapat memberi pandangan nasihat kepada kerajaan bagaimana kita nak membangunkan kehidupan masyarakat orang asli yang lebih baik lagi. Yang keduanya, ada satu peruntukan. Peruntukan biasanya kita berikan melalui Jakwa, Jabatan Kemajuan Orang Asli, dan ini termasuklah di segi untuk nak membina rumah, bantuan daripada kerajaan persekutuan untuk membina rumah-rumah orang asli dan juga prasarana yang lain, jalan dan sebagainya. Tapi dalam konteks kita juga, kita turut menambahkan lagi, iaitu kita sebutkan bahawa mesti ada satu lagi aspek pembangunan masyarakat orang asli, iaitu kita sebut sebagai program pengupayaan masyarakat orang asli. Kita menyediakan barangkali yang sebagai hardware. Hardware ni maksudnya perkakasan, rumah, jalan dan sebagainya, air, api, elektrik dan sebagainya. Tetapi ada satu lagi aspek, iaitu aspek yang panggil softwarenya, iaitu bagaimana kita nak membangunkan pembangunan insan di kalangan masyarakat orang asli. Tahun 2010 waktu kita buat bajet kita sediakan 500,000 sebagai permulaan. Tapi bila tahun 2011 saya rasakan bahawa kita perlu tambahkan lagi untuk membantu mereka. Kita tambah kepada 1 juta. Untuk bajet 2012 ni kita tambah lagi jadi 1.5 juta. Dan ini memberi pendedahan kepada mereka supaya mereka ini dapat diangkat selari dengan pembangunan kita dan juga bersama dengan pembangunan kemajuan masyarakat lain di negeri Perak. Yang kedua. Yang ketiganya, saya juga sebagai menunjukkan komitmen kita yang terusan, saya katakan kenapa tidak kita ada seorang pegawai khas Menteri Besar daripada masyarakat orang asli yang mungkin sebelum ini tak pernah ada. Saya kata kita wujudkan. Dan saya sekarang tidak ada seorang pegawai masyarakat orang asli di pegawai khas Menteri Besar. Dan bukan malu, kemudian kita dah buat lebih dari 2 tahun. Dia Panjang Ali namanya, yang sudah menjadi pegawai saya lebih dari 2 tahun selama ini. Tapi mungkin ada pihak-pihak tertentu yang tidak melihat kalau ini dan cuba memanipulasikan, kononnya kita tidak membantu masyarakat orang asli, tidak buat itu, tidak buat ini. Kerajaan amat perhatiannya, amat berhormat Perdana Menteri umpamanya. Salah satu lawatan yang beliau datang ke negeri Perak, beliau pastikan beliau dapat pergi ke kawasan orang asli dan beliau telah pun pergi melawat masyarakat orang asli di Sungai Siput. Dan kali ini mungkin beliau akan datang lagi dan juga akan datang melawat kawasan orang asli, masyarakat orang asli lagi. Dan ini menunjukkan keprihatinan kita dalam membantu masyarakat orang asli kita. Okey, soalan terakhir dari saudara Ali. Soalan. Dan soalan. Okey. Saya belum kita nak mewakili saya untuk saya. Apa itu dari segi pembangunan Saudara Mu'in, ada soalan. Soalan terakhir dari Saudara Mu'in. Baik, saya just apa nak memegang amanah dua soalan sahabat dan terkait soalan ni mungkin dia agak politik sikit, tapi dalam konteks bincang kita ni agak relevan ada sikit sebab mengenai eksploitasi penyelewengan wang bantuan untuk rakyat-rakyat yang kurang berpendapatan rendah ni kan, khususnya di kawasan luar bandar. Sebab ada lawan mengatakan bahawa ada wang penggunaan wang bantuan yang digunakan untuk tabung politik. So sejauh mana Datuk Seri boleh melihat isu-isu macam ni boleh menghambat? Ya, saya pun minta maaf lah terlebih dahulu lah kepada mereka yang barangkali tidak bersetuju dengan saya. Saya tidak faham sebenarnya. Ya, sebab kita tahu bahawa golongan miskin dan miskin tegar ini, kalau dari segi hukum penerima zakat, mereka juga adalah merupakan salah seorang daripada asnaf yang lapang. Tapi
mereka tidak melihat aspek ini. Sebaliknya, mereka melihat dari aspek infak fi sabilillah. Jadi, dan saya lihat dalam surat khabar hari ini pun itu jawapan ketua mereka yang mengatakan bahawa ini adalah infak. Ya. Apa salahnya kalau orang nak bagi? Ya, kita boleh sebutkan begitu. Tapi sepatutnya kita memberikan panduan yang lebih baik kepada mereka. Dan kita tahu bahawa ini merupakan bantuan kerajaan kepada mereka yang kita kategorikan terdiri daripada golongan orang-orang susah. RM500 diberikan kepada golongan orang susah ni, nilai yang sangat besar. Mungkin ada orang yang berpendapatan lebih daripada itu, 500 bagi dia mungkin tidak ada artinya. Tapi bagi kategori mereka yang penerima BRIM ni, RM500 itu besar. Ya. Tapi apabila kita meletakkan pula ianya dalam konteks sebagai tanggungjawab terhadap parti, kena memberikan berapa peratus, 15% kepada tabung parti. Bagi saya tidak faham lah sebenarnya. Ya, saya minta maaf lah, mungkin ada yang terasa tu. Tapi saya minta maaf kerana saya tidak faham sebenarnya. Wang itu sepatutnya digunakan untuk pembasmian kemiskinan, untuk menyelesaikan masalah orang yang hidup dalam kesusahan. Apakah kita rasa tidak bersalah apabila kita meminta supaya ianya dapat diinfakkan sebanyak 15% kepada parti kita? Ya. Sedangkan kita tahu bahawa mereka ini adalah golongan-golongan miskin yang sepatutnya kita bela, bukannya sepatutnya kita ambil lagi daripada mereka. Itulah yang saya nak sebutkan. Okey, Kerusi, nampaknya kita sudah sampai ke akhir sana. Mungkin sedikit dari Kerusi. Ya. Gerinda penggunaan kita kecil ini. Apa harapan Kerusi? Maknanya, bila impian ini akan tercapai? InsyaAllah kita harapkan dengan usaha yang sungguh-sungguh yang dibuat oleh pihak agensi kerajaan yang terlibat, kita akan mencapai matlamat. Malah sebahagiannya pun sudah kita laksanakan, manakala yang sebahagian lagi berada dalam peringkat terakhir perancangan itu. Saya jangkakan dalam tempoh beberapa tahun akan datang ini, maka ke semua kawasan-kawasan yang kita letakkan sebagai tempat ataupun target kita ini akan kita capai matlamat. Okey, kepada sebanyak yang sampai Rakyat Sri Dr. Zamri Abdul Kadir yang telah mengisi ruang Selamat Pagi Perak bersama dengan Dr. Zamri untuk kali ini hari Isnin 5 Mac 2012 bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1433 Hijrah. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Yang Maha Sri dan begitu juga sahabat-sahabat saya, Saudara Yusuf Harun, Ketua Biro Perak Al-Jeddah Delhi, Saudara Abdul Mu'in Safirin, Ketua Biro Perusahaan Perak, dan Saudara Mu'ali Merasah, Ketua Biro Perak Akhbar Makalosah. Jadi saya sudah dengan pantun dan cantik seluruh burung penari, cantik lagi burung tempur. Pagi ini indah berseri, MB ceria, rakyat sejahtera. Terima kasih Fauzi. Terima kasih. Dan terima kasih saya doa semua sekalian rakyat jelata untuk kesejahteraan hidup kita di negeri Perak. Semoga kita semua dirahmati Allah. Ya, terima kasih Ketua dan untuk semua yang terlibat dalam rancangan ini, kami ucapkan terima kasih banyak dan mungkin kita akan jumpa di bulan depan. Kembali kepada rakan saya di studio, Edi.